Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Lahai. Perikatan Nasional di ada hati mau jadi kerajaan. Ada hati mau jadi kerajaan, tapi rupa-rupanya belum jadi kerajaan, banyak masalah sudah. Jadi kalau sudah banyak masalah, belum pun jadi kerajaan sudah masalah. Macam mana mau jadi kerajaan? Lebih baik tak payahlah jadi kerajaan. Teruskanlah jadi pembangkang yang, tak tahu, orang cakap Perikatan Nasional ini tidak pandai jadi pembangkang. Tidak pandai Pak jadi pembangkang yang selalu dicakap di dalam parlimen yang tidak kena mengena pun yang sepatutnya dibangkang pula dibahas di parlimen. Itu pendapat orang lah. Ini yang berlaku pergolakan Perikatan Nasional Perlis. Pergolakan Perikatan Nasional Perlis. Tiba-tiba saya dan Kasim kata selesai cara adik-beradik. Cara adik-beradik lah sangat. Sepanjang saya jadi pemerhati politik nih kan, perkataan atau ayat cara adik-beradik nih saya kurang pastilah betul kah tidak ini ayat ini untuk politik. Belum pernah ada penyelesaian adik-beradik, nah adalah. Cakap-cakap saja untuk kasih senang-senang hati ahli ya gitu. Perikatan Nasional PN Perlis tidak dimaklumkan mengenai penarikan sokongan. Penarikan sokongan beberapa ahli Dewan Undangan Negeri Adun terhadap Menteri Besar Muhammad Syukri Ramli. Sebaliknya hanya mengetahui perkara itu menerusi laporan media. Sudah tahu bertanya pula. Kura-kura dalam perahu. Mustahil media yang dulu tahu. Tapi tidak apalah, kalau itu alasannya dipersilakan. Pengurus CPN Perlis Datu Seri Saidan Kasim berkata, isu penarikan sokongan Adun tidak seharusnya dibesar-besarkan sehingga mencetuskan persepsi wujud krisis dalam Perikatan Nasional. Ya, kalau Perikatan Nasional yang kena, bukan main lagi dia. Tapi kalau orang lain kena, dialah paling bekokok seluruh dunia. Telur sebiji bekokok seluruh kampung tahu. Sebelum saya teruskan, izinkan saya untuk berkongsi manfaat sesama kita. Bagi Anda yang sedang berikhtiar kerana ada sakit penyakit 3 serangkai, kencing manis, buah pinggang, darah tinggi, kolesterol, gout, apa saja penyakit termasuk penyakit saraf, penyakit lelaki, penyakit perempuan, kanser, mata, hati, apa saja. Saya ingin kongsikan produk daripada For Life Research, Transofactor. Produk ini adalah produk saintis yang boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437% kekuatan imun badan. Ini boleh membantu kita untuk melawan penyakit dan boleh sembuh dengan kekuatan imun badan. For Life ada banyak produk, bukan ini satu saja. Ada banyak contoh-contoh produk dia. Contohnya ini produk nama dia Glucoach. Glucoach ini khas untuk yang kencing manis. Kemudian glutamin pun ada, kemudian untuk mata pun ada, macam-macam ada. Jadi dia boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437% kekuatan melawan penyakit. Ianya sangat terbukti dengan laporan daripada saintis membuktikan bahawa ia ialah miracle molecule. Ini bukan produk tepi jalan. Ini produk saintis sangat-sangat berkesan. Sudah terbukti secara klinikal. Sudah dikaji. Terbaik. Dan juga telah diterima oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Telah masuk di dalam Physician Desk Reference. Dia adalah bukan dadah. Tidak ada kesan sampingan. Kementerian Kesihatan Malaysia juga telah menerima Transofactor sebagai selamat dan boleh diambil oleh sesiapa sahaja. Paling bagus, dia bukan sahaja ada testimoni beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu, malahan juga dia ada clinical abstract. Transofactor clinical abstract ini keputusan kajian saintis yang telah dilakukan di serata dunia. Bagi anda yang sangat memerlukan, sila dial nombor telefon tertera di atas. Dia akan berhubung dengan anda. Jangan telefon dia, sila WhatsApp dia. Kerana jika anda telefon, dia tidak sambut. Anda WhatsApp, dia akan jawab. Alright. Kalau orang lain. Tapi kalau dia, tak payah nak dibesar-besarkan. Tidak apalah.
Menurut beliau, pergolakan politik yang berlaku ketika ini akan diselesaikan secara berhemah dan semangat kekeluargaan tanpa menjejaskan kestabilan pentadbiran negeri. Inilah yang selalu berlaku ini tuan-tuan dan puan-puan. Mula-mula dia akan jadi begitu. Dinafi, las-las bubar. Las-las bubar, Perikatan Nasional bubar. Lepas tu terus ada pilihan raya. Ini ada harapan pilihan raya baru di Perlis kalau begini nih. Ini memang ada harapan besar ini. Dia kata saya dengar perkara ini melalui media sosial. Namun sebagai pengurus CPN negeri saya tidak nampak adanya satu perkataan yang dibuat. Kalau ada perkataan saya pasti tahu kerana perkara seperti ini mesti diputuskan secara bersama melalui parti. Dia katalah, ini bukan krisis, dia kata. Tetapi perbezaan pendapat, katanya lagi. Jika kita anggap ia krisis, ia boleh melemahkan parti. Cara penyelesaiannya mesti secara adik-beradik, bukan bergaduh sama sendiri, kata pada Selasa. Beliau berkata demikian pada majlis sidang media selepas majlis sumbangan dana pendidikan Yayasan Fawaz di Pusat Hikmat Kubang Gajah di sini. Timbalan Pesuruhjaya PAS 3 Perlis itu menjelaskan sebarang tindakan berkaitan sokongan wakil rakyat perlu diputuskan oleh parti di peringkat pusat sebelum dimaklumkan kepada istana negara kepada pihak istana selaras dengan prinsip dan disiplin parti politik. Jelasnya tindakan secara individu oleh mana-mana wakil rakyat jika berlaku akan diteliti dan dikaji oleh parti mengikut peraturan sedia ada. Pendekatan PN jelas, katanya, apa-apa keputusan mesti dibuat oleh parti. Selepas itu barulah disampaikan kepada Tuanku Raja Perlis di peringkat negeri. Kami hanya menyediakan maklumat yang diperlukan dan menunggu keputusan pusat, ujarnya. Saya rasa memang masalah besar Perikatan Nasional sekarang. Kita tengoklah apa yang terjadi. Tinggalkan komen. Bye-bye. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana sudah menamatkan video ini dengan baik sekali. Saya ingin kongsikan beberapa buah buku yang sangat menarik. Ini saya sisipkan. Yang pertama, Muslihat Mahathir. Sekiranya anda berminat untuk melihat bagaimana Muslihat Mahathir yang dituliskan di dalam buku ini, anda boleh baca ini untuk menambahkan pengetahuan anda, untuk anda tahu siapa Mahathir yang sebenarnya. Buku ini sangat luar biasa. Ketika saya membaca, saya terkejut. Wow! Dan saya semakin berilmu. Buku yang kedua yang saya ingin kongsikan pada anda ialah Pemikiran Tun Mahathir. Ini ditulis oleh seorang pakar yang sangat-sangat luar biasa, merungkai. Dia kasih pecah semua pemikiran Tun Mahathir. Ini bukunya yang sangat luar biasa. Sekiranya anda mau tahu macam mana Mahathir punya cara berfikir, ini dia. Dan yang ketiga, buku yang saya ingin kongsikan bagi anda ialah tajuk dia Paradise Lost Mahathir. Okey, ini dia beritahu bagaimana paradise itu surga yang diwar-warkan di Malaysia nampaknya sudah hilang menurut Mahathir. Ada buku ni, kalau anda berminat untuk beli, tekan, ada di Shopee. Okey, saya bagi link dia. Alright. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Saya sudah cakap, saya sudah agak belum apa-apa, sudah diorang tunjuk tembirang. Sudah tunjuk bahwa macam dia lah paling kuat, paling padu, paling segala paling lah. Ini berita. Ini gambar ini daripada Sabah Info. Tengok Kau nampak tu? Kami kingmaker, bukan pengemis, kata pemimpin BN Sabah. Come on lah. Yang kingmaker, bukan Barisan Nasional. Aku pun tak faham kenapa tiba-tiba Barisan Nasional ni kepala diorang masuk angin. Tiba-tibalah dia jadi kingmaker. Sejak bila Barisan Nasional jadi kingmaker? Sebelum Barisan Nasional masuk ke dalam JRS, sudah cukup pun majoriti muda. Sudah 39, 37. Ya cukuplah 30 lebih. Sudah cukup. Lebih daripada majoriti muda. Lebih dari 37.
Sudah cukup. Tiba-tibalah ada muka semua YB Barisan Nasional yang menang di sana kan, 6 orang tuh. Wah, tiba-tiba bilang kami kingmaker. Please lah, sejak bila lah BN jadi kingmaker nih? Nggak ada lah. Sejak bila jadi kingmaker? Nampaknya Bung Mokhtar pun makin bingung sekarang mungkin. Dia makin tidak paham mungkin sekarang dengan... Dulu kan dia pakar politik. Dia tahu siapa kingmaker. Tiba-tiba sekarang macam dia tidak paham pula apa itu kingmaker. Kingmaker itu yang kasih jadi kerajaan. Yang ada harga terus jadi kerajaan. Ini sejak bila lah BN jadi kingmaker ni? Tidak pernah jadi kingmaker BN ni. Tidak pernah. Sekarang tidak. Bukan. Yang jadi kingmaker APCO. Ini, tapi sebelum itu saya ingin kongsikan manfaat bagi kawan-kawan yang memerlukan. Ini daripada For Life Research, satu syarikat saintis, produk saintis, nama dia Transfer Factor. Ini bukan ubat. Bagi Anda yang ingin berikhtiar, yang sedang berikhtiar untuk kencing manis, darah tinggi, buasir, kolesterol, buah pinggang, mata, telinga, hati, paru-paru, kanser, sakit laki, sakit perempuan, apa sajalah. Pendek cerita, apa saja penyakit di dunia ini memerlukan imun badan yang kuat. Ini bukan ubat, ini transfer factor. Nama saintis dia transfer factor. Boleh meningkatkan imun badan sehingga 437% kekuatan imun badan. Okey, ada hologram halal diterima oleh KKM. Don't worry, diterima oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Diterima, sudah termasuk di dalam list yang diterima. Ada nombor telefon ini, Anda hubungi melalui WhatsApp. Jangan telefon, kasih WhatsApp, dia jawab. Kalau kamu telefon, dia tidak sambut. Sebab orang telefon ni kadang-kadang banyak scammer. Tanya ini, tanya itu, yang tidak kena mengena dengan transfer factor. Jadi dia hanya jawab WhatsApp. Ini nombor telefon dia, transfer factor. Okey. Bebas, KDM, PH, lagi star. Itu semua jadi kingmaker. Itulah kingmaker. Yang BN ini, orang sudah sampai di KK, dia baru sampai di mana? Di Kutamuru. Orang sudah sampai di KK, baru dia start kereta. Orang sudah angkat sumpah, masih lagi dia tidur di rumah. Sejak bila dia jadi kingmaker? Waktu Haji Ji angkat sumpah, BN ini belum lagi pun masuk dalam senarai kumpulan GRS yang jadi kerajaan. Tiba-tiba konon dia jadi kingmaker, bukan pengemis. Ini sangat ketara lah. Bagus orang cakap. Orang yang tidak cakap dia pengemis, dia cakap pula begitu. Siapa yang cakap dia orang pengemis? Nah sekarang macam dia mengaku pula dia pengemis. Bagus orang tidak cakap BN pengemis, karena dia cakap pula kami kingmaker bukan pengemis. Sejak bila kadang kamu kena cakap pengemis? Tak pernah. Yang kena cakap terdesak begitu. Tapi pengemis tak pernah. Tiba-tiba dia bilang kami kingmaker bukan pengemis. Jadi mengaku itu. Janganlah begitu. Barisan Nasional tidak pernah jadi kingmaker. Tidak pernah jadi kingmaker. Orang sudah angkat sumpah, sudah jadi ketua menteri, sudah ada kerajaan, cukup sudah. Baru dia masuk. Sudah mau buat menteri, baru dia masuk. Lepas tu dia cakap dia kingmaker. Come on lah. Nasihat saya lah kepada YB, jangan terlampau tembirang. Nanti kamu punya kata-kata penyebab kepada perpecahan. Nanti kalau melebih-lebih kata, nanti itu akan menjadi kepada runtuhnya kerajaan kamu juga sekarang ini. Jadi lebih baik tenang saja, tidak payah cakap apa-apa, kasih keras sikit tu kepala, tidak payah terlampau kuyak, Yang penting Barisan Nasional, bagi saya dia tidak pernah jadi kingmaker dalam pilihan raya kali ini. Tidak pernah. Haji Ji sudah angkat sumpah, baru dia masuk ini. Sejak bila dia jadi ini? Kalau dia jadi kingmaker, dia akan jadikan seseorang itu ketua menteri. Seseorang ataupun satu parti itu, gabungan itu jadi kerajaan.
Tapi Barisan Nasional tidak masuk di dalam GRS punya kerajaan campuran ini pun tetap juga sudah cukup. Jadi apa benda dia jadi kingmaker nih? Nah, jadi harap-harap ini tidak benar. Kalau benar ini memang kena troll habis ini. Memang seluruh semua penganalisis politik, semua pemerhati politik, semua TikToker, semua YouTuber akan kasih troll ini habis-habisan. Harap-harap ini tidak betul lah. Tapi takkanlah pula Sabah Info pergi edit tuh kata-kata kan. Takkan Sabah Info kasih edit kami kingmaker bukan pengemis, kata pemimpin BN Sabah. You are not kingmaker. Jangan perasan. Barisan Nasional kali ini bukan kingmaker. Mereka adalah kalah teruk. Itu. Okey? Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Janganlah kita sudah kena buyuk, sudah kena scam, lebih lagi kena scam. Cukup-cukuplah. Marilah kita simpan otak kita semula ke dalam kepala supaya kita tidak lebih kena scam terlebih-lebih lagi. Elakkan untuk di-scam lagi. Diteruskan kena scam. Kita jumpa lagi. Tinggalkan komen. Bye-bye. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Habislah Haji G kali ini. Pening kepala Haji G kali ini. Macam manalah. Kali ini memang pening kepala. Apa tidaknya, ini berita terbaru yang saya terima 1 hari bulan 12 yang lalu. Pasca PRN Sabah, wanita GRS sendiri, wanita gagasan rakyat, bukan GRS, ni PGRS. Wanita gagasan rakyat tolak Barisan Nasional sertai kerajaan GRS. Tapi apa yang jadi? Kena radu juga. Kena jadi juga sampai ada juga Barisan Nasional punya calon, punya adun yang dapat jawatan. Walaupun rupa-rupanya wanita gagasan rakyat tidak setuju. Jadi Haji G buat keputusan ini berdasarkan apa? Wanita gagasan rakyat berpendapat sebarang percubaan mengheret Barisan Nasional masuk melalui pintu belakang dianggap menafikan keputusan rakyat. Saya sangat setuju. Itulah rakyat akan rasa lebih kena scam kalau itu terjadi. Dan betul-betul terjadi. Wanita Parti Gagasan Rakyat Sabah atau Gagasan Rakyat menegaskan pendirian untuk menolak kemasukan Barisan Nasional sebagai salah satu parti gabungan dalam kerajaan negeri yang diterajui oleh Ketua Menteri Datuk Seri Haji G. Nur. Wanita Gagasan Rakyat dalam kenyataan hari ini berkata GRS Plus telah menunjukkan kestabilan politik dan diyakini rakyat melalui gabungan GRS sebanyak 29 kerusi, bebas 5, APKO 3, STA 2. Selain itu tambahan sokongan daripada Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat KDM dan Pakatan Harapan masing-masing sebanyak 1 kerusi. Malah 6 ahli Dewan Undangan Negeri Sabah dilantik menambah lagi kekuatan pentadbiran yang ada. Dalam konteks ini, wanita gagasan rakyat melihat komposisi kerajaan sekarang sudah cukup stabil, cukup kukuh, cukup representatif untuk meneruskan agenda pembangunan negeri tanpa memerlukan sebarang parti, penambahan parti yang telah pun ditolak oleh rakyat pada pilihan raya negeri lepas, yaitu Barisan Nasional. Ini berlaku sebelum angkat sumpah. Rupa-rupanya wanita gagasan tidak setuju. Tidak setuju. Wanita Gagasan Rakyat menambah rakyat Sabah telah memberi mesej yang sangat jelas. Dengan Barisan Nasional tidak langsung diberi mandat untuk kembali berada dalam kerajaan negeri dan ia perlu dihormati. Tegas mereka sebarang percubaan mengheret BN masuk melalui pintu belakang dianggap menafikan keputusan rakyat. Tapi itu akhirnya berlaku. Wanita Gagasan Rakyat katanya juga mengingatkan tentang episod politik 2023. Langkah-langkah yang menggugat kestabilan negeri yang turut digerakkan oleh Barisan Nasional pada waktu itu. Episod itu seharusnya menjadi pengajaran
agar Sabah tidak lagi dibebankan dengan permainan politik yang merosakkan keyakinan rakyat. Lebih ironik dia kata BN sebelum ini secara terbuka enggan bekerjasama dengan JRS, malah melancarkan serangan politik terhadap kepimpinan Ketua Menteri. Hari ini mereka pula muncul dengan tuntutan untuk disertakan dalam kerajaan. Ini bukan saja tidak wajar, malah tidak selari dengan kehendak rakyat Sabah katanya. Selain itu, wanita gagasan rakyat menegaskan fokus utama kerajaan pada hari ini bukanlah untuk memenuhi percaturan politik mana-mana pihak, tetapi untuk memastikan kestabilan, memperkukuh pentadbiran, serta mempercepat agenda pembangunan demi kesejahteraan rakyat Malaysia, katanya. Dan Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera baru sebentar tadi, tuan-tuan dan puan-puan. Saya menerima satu lagi berita. No Barisan Nasional. Adun JRS luah perasaan di media sosial. Ini semakin hebat, semakin panas, semakin luar biasa. Ini satu perkara yang sangat bahaya kepada gabungan rakyat Sabah, sangat bahaya kepada Haji Ji. Okey, jadi antara gambar yang telah dikongsikan ialah gambar ini. Beberapa ahli Dewan Undangan Negeri adun daripada JRS memuat naik status di media sosial yang dipercayai ada kaitan dengan pelantikan adun Barisan Nasional dalam Kabinet Kerajaan Negeri Sabah yang baru dibentuk selepas pilihan raya negeri PRN 17. Antara yang menyuarakan hati mereka, Adun Kulu, Datuk Johnston Bangkuai, yang menyatakan bahawa rakyat akan menilai pemimpin berdasarkan prinsip dan pendirian tegas. Katanya, kita akan dinilai berdasarkan prinsip dan pendirian tegas kita yang berpaksikan kepada kepentingan rakyat dan kestabilan negeri. Katanya melalui akaun Facebook rasminya pada Isnin. Sementara itu, Adun Pantai Dalit pula, Datuk Jasni Dayak, turut meluahkan perasaannya dengan menegaskan bahawa demi maruah beliau tetap dengan pendiriannya untuk menolak Barisan Nasional. Beliau menulis, demi maruah saya, demi maruah keluarga dan penyokong saya, no Barisan Nasional. Tulisnya dalam satu kenyataan ringkas di media sosial. Pada Isnin, seramai 10 adun mengangkat sumpah menganggotai ahli jemaah menteri baru Sabah selepas dipilih sebagai wakil rakyat dalam PRN 17. Daripada 10 individu tersebut, 7 adun mewakili JRS, manakala masing-masing seorang diwakili oleh Pakatan Harapan, Parti, APKO dan Barisan Nasional. Wakil rakyat BN yang menganggotai Barisan Jemaah Menteri ialah Datuk Jafri Arifin yang juga adalah merupakan adun Sukau. Dilantik sebagai Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, adun pun rasa kena scam, apalagi rakyat biasa. Adun pun yang memang memahami selok-belok politik, memahami semua faktor-faktor dan risiko di dalam berpolitik, pun rasa kena scam, apalagi rakyat biasa. Tuan-tuan dan puan-puan mungkin rasa kena scam. Jangan terlampau kecewa, jangan sampai buat perkara yang tidak sepatutnya, nanti diri sendiri yang merana. Mereka bergaduh-gaduh di sana sebab ada kepentingan. Mereka gaduh-gaduh di sana sebab ada jawatan. Mereka gaduh-gaduh di sana sebab mereka mau perjuangkan hak rakyat. Tapi kita, kalau kita buat sesuatu yang salah, last kita sendiri dapat susah, apa kau dapat? Nanti balik-balik orang cakap, apa kau rasa? Oren, itu saja. Okey, jadi itulah yang berlaku, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Semua perkara boleh berlaku di dalam politik. Semua perkara boleh terjadi dalam politik. Daripada musuh menjadi kawan, daripada kawan menjadi musuh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, harap-harap kita berdoalah. Kita berdoa semoga Tuhan membantu negara kita, negeri kita Sabah, supaya dalam keadaan yang baik-baik saja. Kita jumpa lagi. Bye-bye.
Selamat petang. Kita beralih sedikit daripada politik Sabah kepada politik Semenanjung. Mahathir akhirnya, hilang sabar akhirnya. Mahathir akhirnya bertindak. Kali ini, Mahathir adukan Anwar kepada polis. Wah, Mahathir buat laporan. Bekas Perdana Menteri Datuk Sri Tun Dr. Mahathir Mohamad akan membuat laporan polis berhubung perjanjian timbal balik Malaysia AS atau ART di Putrajaya pagi ini. Menurut kenyataan daripada pejabat Mahathir, laporan berkaitan perjanjian yang ditandatangani Perdana Menteri Anwar Ibrahim dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump itu dibuat di Ibu Pejabat Polis Daerah Putrajaya. Katanya, satu sidang media ringkas akan dibuat sejurus selepas itu. Kata kenyataan tersebut yang diedarkan kepada media pagi ini. ART atau ART yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Trump pada 26 Oktober lalu antara lain bertujuan untuk merancangkan aktiviti ekonomi kedua-dua negara. Selain pelarasan tarif serta kerjasama Malaysia dan Amerika Syarikat. Bagaimanapun beberapa pihak mengkritik ART kerana dianggap merugikan negara khususnya terkait hak bumi putra. Klausa yang turut dikritik ialah jika ada kota, larangan atau sekatan dagang terhadap negara lain atas alasan melindungi ekonomi dan keselamatan Amerika Syarikat, Malaysia mesti mengambil tindakan sama atau bersetuju dengan garis masa yang ditetapkan Washington untuk melaksanakannya. Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz yang mengakhiri tempoh perkhidmatan pada hari ini menegaskan artikel 5.1 perjanjian tersebut hanya terpakai dalam isu yang melibatkan kebimbangan ekonomi bersama dan mesti dilaksanakan mengikut Undang-Undang Domestik Malaysia serta pada garis masa yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Walaupun Anwar sudah menjelaskan bahawa terdapat klausa keluar exit clause yang membolehkan Malaysia menamatkan atau menarik diri secara sah, reaksi Mahathir terhadap perjanjian itu kekal keras. Pada 3 November pula Mahathir menggesa Anwar meletakkan jawatan kerana didakwa telah menjejaskan kedaulatan negara. Dia mendakwa perjanjian itu bukan sahaja melanggar Perlembagaan Persekutuan tetapi juga menjejaskan hak dan kedaulatan negara termasuk kedudukan Raja-Raja Melayu. Wow, akhirnya buat kali pertamanya Mahathir membuat laporan polis kepada Anwar Ibrahim. Wah, ini suatu yang sangat mengejutkan. Kita tunggu apa yang terjadi. Bye-bye. Hello guys, selamat pagi. So saya kenalkan semua saya punya keperluan untuk berkempen untuk minyak rambut Gatsby, styling pomade, Stronghold, untuk perfume Sugar Bomb, Desire dan juga untuk deodorant daripada Dashing Deo X. Jangan lupa beli di link yang saya berikan. Ada promosi sekarang. Bye.